pusat bandar. Keadaan itu berkemungkinan berpunca daripada tindakan warga kota mengambil kesempatan cuti hujung minggu untuk pulang ke kampung bersempena bulan Ramadan. Ia dijangka berterusan sehingga lewat petang ini. Trafik turut dilaporkan perlahan dari Bukit Jelutong Sentra ke persimpangan Jalan Subang dan di Lebuh Raya Duke selepas bandar dalam ke Greenwood. Situasi sama juga dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus melibatkan arah utara sebelum memasuki tol Skudai dan Datuk On menuju Pasir Gudang di kedua-dua arah. Penggunaan mesin rekod akan diperluas ke seluruh negara bagi mengatasi pembaziran lebihan juadah makanan terutama di premis-premis kedai makan, restoran dan hotel pada bulan Ramadan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosal Wahid berkata, ketiga ini hanya 4 negeri mempunyai mesin rekod yang dianggar bernilai RM38,000 sebuah. Tahun lepas lebihan makanan dianggarkan berjumlah 17 tan sehari di seluruh negara. Terus bukan sisa, tapi makanan yang kadang-kadang hitam banyak, tiba-tiba tak disentuh, dulu dia buat. Ini kita ada mesin rekod dimula sebenarnya daripada produksi untuk proses tersebut dan dibuat display sendiri. Makanan ini dikatakan tahan 2 tahun dan boleh berhubung dengan kapasiti untuk pengurusan. Datuk Rosal Wahid. Umat Islam di Kelantan diseru memanfaatkan fasa peralihan ke endemik dengan mengimarahkan masjid dan surau untuk bertadarus, qiyam dan beriktikaf sepanjang bulan Ramadan. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata, pembukaan semula Madinah Ramadan dijangka menghidupkan kembali suasana bulan puasa yang sinonim dengan Kota Baru Bandaraya Islam. Fasa peralihan ini juga membuka lebih luas aktiviti ekonomi buat rakyat untuk mencari rezeki. Seluruh rakyat Kelantan diharap sentiasa mematuhi setiap garis panduan yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan perutusan PAS Ramadan. Di Terengganu, Kerajaan Negeri akan memperhebat kempen kesedaran vaksinasi untuk kanak-kanak termasuk melalui slot tazkirah di masjid dan surau sepanjang Ramadan. Ini berikutan Terengganu masih berada di kedudukan kedua tercorot dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids sejak ia dilaksanakan pada Februari lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata, pelbagai kempen telah dilaksanakan di peringkat kerajaan negeri. Namun tahap kesedaran masih sangat rendah. Setakat semalam hanya 12.4% daripada populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di seluruh Terengganu telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Masjid Al-Khadim di Sibu yang merupakan masjid tertua di Sarawak dijangka mula dibuka semula bagi membolehkan umat Islam menunaikan solat tarawih berjemaah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, masjid ber-61 tahun itu baru sahaja dibaik pulih. Kali terakhir masyarakat Islam menunaikan solat tarawih berjemaah dan solat wajib 5 waktu di masjid bersejarah itu adalah pada 5 tahun lalu, iaitu sebelum masjid ditutup sementara untuk memberi laluan kepada kerja baik pulih. Kos keseluruhan kerja baik pulih dan mengembalikan reka bentuk asal Masjid Al-Khadim menelan belanja kira-kira 2.2 juta ringgit. Kerajaan berharap mendapat keputusan kuota haji secepat mungkin bagi memudahkan persiapan awal jemaah haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad berkata, keputusan itu perlu Lembaga Tabung Haji TH membuat persiapan menempah penginapan dan pengangkutan bagi jemaah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Sumbangan Ihya Ramadan di Bukit Gantang. Menurutnya, keutamaan akan diberi kepada jemaah yang telah disenaraikan bagi tahun 2020 dan 2021. Sebelum penularan COVID-19, Malaysia mendapat kuota 32,000 jemaah haji. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah disahkan positif. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan memaklumkan Seri Paduka Baginda hanya mengalami gejala ringan. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan menjalani kuarantin kendiri di Istana Negara. Bersempena ketibaan bulan Ramadan, Al-Sultan Abdullah menyeru rakyat
supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan kawalan kendiri meskipun negara memasuki fasa peralihan ke endemik. Kanak-kanak autism mempunyai peluang lebih besar untuk hidup berdikari sekiranya diberi rawatan terapi secara secepat mungkin. Pengerusi Persatuan Kanak-kanak Autism Negeri Johor, Rowena Abdul Karim berkata, ciri-ciri autism boleh dikesan seawal usia 18 bulan. Antaranya suka menyendiri, lambat bertutur, tidak suka bermain dengan kanak-kanak lain dan tidak memberi respons apabila dipanggil. Segera dapatkan nasihat dan rawatan daripada pakar sekiranya ciri-ciri tersebut ada pada anak-anak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program sambutan Hari Autism Sedunia di Pasir Gudang. Pelaksanaan Memorandum Persefahaman bagi Pengambilan dan Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia MOU PDI di Malaysia sama berterusan Malaysia dan Indonesia. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, meskipun pelbagai inisiatif dipersetujui kedua-dua negara, Malaysia hanya boleh memantau pekerja yang datang secara sah. Sekiranya mereka datang secara tidak sah melalui lorong tikus atau sebagai pelancong sebelum bekerja, perkara itu tidak dapat dikawal 100%. Tetapi tindakan lebih tegas dan efektif akan diambil. Dalam masa sama, Malaysia amat memerlukan sokongan Jakarta dalam memastikan tiada pekerja yang masuk melalui sistem yang tidak sah. Kerajaan Negeri Perlis akan membawa cadangan kerajaan Thailand agar SOP kemasukan kedua-dua negara dipermudah dalam mesyuarat Exco terdekat. Exco Pelancongan Perlis Azmaiza Ahmad berkata, pihak Thailand telah mencadangkan beberapa perkara bagi memudahkan urus